Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di dalam program Bulan Bahasa 2021, webinar dan sidang meja bulat Bahasa Melayu dalam Pelestarian Budaya Keilmuan. Segala puja dan puji kehadiran Allah, kita diizinkan sekali lagi untuk meneruskan atur cara kita pada hari ini dengan ucap tama strategi pemberkayaan khazanah ilmu untuk pemerkasaan tamadun negara yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Tanpa kita melengahkan lagi masa, maka dengan ini pihak majlis mempersilakan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri untuk meneruskan ucap tama. Dipersilakan Datuk Seri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahabi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi. Jadi pertama saya ucapkan selamat salam perkenalan kepada para peserta webinar Bahasa Melayu dalam Pelestarian Budaya Keilmuan, iaitu sesi kedua sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan tahun 2021, anjuran AKEP dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun Melayu atau ATMA UKM. Terima kasih pertamanya sekali lagi pada pimpinan AKEP, khususnya Pusmadia Dr. Yasrina Yahya selaku Timbalan Pengarah AKEP yang mewakili pengarah AKEP dalam seminar pada hari ini. Pada rakan-rakan pimpinan di AKEP dan rakan-rakan di ATMA serta para peserta yang saya muliakan. Saya perhatikan ada juga wakil dari UBD. Kalau tak silap saya nampak berada di Salam dan agak jauh sana. Alhamdulillah pelibatan dari luar negara. Baik. Saya yakin bahawa dalam sesi pagi tadi telah berlangsung bulat yang dan merumuskan cadangan-cadangan operasional dengan skrip yang akan dapat dihalusi dan disampaikan, sudah dihalusi disampaikan pada AKEP untuk dibincangkan bagi strategi dan langkah-langkah pelaksanaannya. Saya ada juga menerima laporan daripada beberapa orang sahabat melalui WhatsApp tadi sewaktu saya menghadiri satu majlis lain dengan Sultan Perak, dan alhamdulillah saya melihat perbincangan yang dilaporkan hangat dan merangsang. Jadi mudah-mudahan memperkukuh dan merumuskan, saya kira dapat disejajarkan, selarikan. Walaupun pada perancangan awal ni kertas ini sepatut dibentangkan lebih dahulu sebagai asas perbincangan, tetapi dengan taklimat yang telah kita berikan kepada para pengerusi, kepada jurnal lapor dan juga taklimat ringkas pada pagi tadi, saya yakin bahawa terdapat keselarian atau kesejajaran antara sidang meja bulat dengan gagasan-gagasan yang saya kemukakan dalam kertas ini, insya-Allah. Jadi saya mengambil tajuk yang disesuaikan sedikit daripada tema yang disediakan oleh AKEP, iaitu Bahasa Melayu dalam Pelestarian Budaya Ilmu. Ini saya kira taklif atau tanggungjawab besar kita untuk melestarikan ataupun untuk mengangkat bahasa Melayu dalam konteks melestarikan budaya ilmu. Jadi kaitan bahasa Melayu bukan sekadar bahasa kebangsaan untuk pentadbiran, undang-undang dan bidang lain. Dalam konteks ini kita mempertalikan peranan bahasa Melayu dalam pelestarian budaya ilmu. Sedikit abstrak, saya kira tidak perlu saya uraikan, tetapi sekadar meringkaskan bahawa hubungan antara penakatan atau survival suatu tamadun bangsa itu banyak bergantung pada perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin dapat lepas daripada asas itu. Dan
Sebagai haluan bicara, saya kemukakan latar belakang masalah yang perlu juga kita hayati sebagai asas kita melaksanakan usaha pemberkayaan ilmu bagi pemerkasaan tamadun negara kita. Pertama, berkaitan dengan soal globalisasi yang menjadi fenomena sejagat dan memberikan kesan kepada tamadun sedunia. Selama ini oleh sebab globalisasi yang berlaku ialah globalisasi searah, satu hala dari barat ke timur, dari dunia barat, tamadun barat ke dunia dan tamadun timur, maka inilah pada khidmat saya tanggungjawab kita untuk menyeimbangkan proses globalisasi dua hala, iaitu dengan menyumbangkan ilmu-ilmu dan juga bidang-bidang temuan-temuan dalam pelbagai aspek ilmu bagi kita sumbangkan untuk mengimbangi proses globalisasi ke seluruh dunia, termasuk ke dunia barat. Dan juga di situ saya sekali lagi menegaskan keterbelakangan atau ketinggalan dalam bidang ilmu menjadi salah sebab yang menjejaskan daya hidup tamadun. Contoh yang paling jelas atau kesan paling jelas pada khidmat saya ialah apabila ilmu tidak menjadi tunjang utama, maka kita akan lebih banyak menjadi masyarakat yang bersifat masyarakat pengguna atau consumer society, masyarakat pengguna yang bergantung pada kehebatan ilmu dan teknologi orang barat utamanya ataupun bangsa dan negara lain, mungkin juga termasuk di Asia, di Jepun dan sebagainya, dan kita lebih menjadi pengguna tapi tidak memberikan satu sumbangan penerokaan dalam bidang ilmu dan dapatan-dapatan baharu. Baik, saya menyalin objektif yang digariskan oleh AKEP dengan sedikit pengubahsuaian dengan penambahan berkaitan dengan soal dasar bahasa kebangsaan, dan saya kira ini juga adalah premis ataupun tugas utama AKEP yang nanti akan dapat disusuli sesudah kita mengemaskinikan cadangan-cadangan atau rumusan-rumusan daripada Sidang Meja Bulat dan juga rumusan sesudah pembentangan kertas ini. Masih lagi dalam premis kertas, iaitu hubungan ilmu dan tamadun. Kalau kita menelusuri sejarah tamadun umat manusia sedunia, kita dapati bahawa ilmulah yang menjadi asas ke pertumbuhan dan juga perkembangan satu tamadun. Kita dapat menoleh ke zaman Yunani atau Greek lama, iaitu pada sekitar 500 tahun atau 5 abad sebelum Masihi, telah tumbuh suatu tamadun besar, tamadun Yunani, yang semuanya bersendikan ilmu. Ahli-ahli falsafah yang muncul, yang terkenal seperti Thales, Socrates, Plato, Aristotle, Heraclitus dan banyak lagi, sebenarnya mewakili tokoh-tokoh atau sosok-sosok ilmuwan yang menguasai bidang ilmu secara meluas atau manca bidang, atau yang sekarang kita kenal sebagai multidisiplin. Jadi ahli-ahli falsafah Yunani kita dapati bukan sekadar ahli falsafah, tapi juga ahli etika, ahli sains politik, ahli retorik, ahli tata bahasa, ahli undang-undang, politik dan sebagainya. Dan ini ialah satu gambaran kejayaan tamadun Yunani berkembang sehingga mempengaruhi seluruh dunia. Bukan saja tamadun barat, bahkan tamadun seluruh dunia. Saya memetik pandangan atau rumusan seorang ahli ilmu di Amerika, iaitu Leonard Bloomfield, juga seorang ahli bahasa yang terkenal dalam aliran strukturalisme atau strukturalism, yang mengatakan atau merumuskan bahawa pengaruh tamadun Yunani yang bersendikan ilmu itu telah mempengaruhi sejumlah besar cara hidup seluruh dunia barat. Dan saya tambahkan juga bukan sahaja dunia barat, bahkan seluruh dunia, kerana kita sendiri pun mengambil manfaat ataupun menurut acuan, sebahagian kehidupan kita menurut acuan barat dalam soal ilmu, sains, teknologi dan beberapa aspek yang lain. Demikian juga dalam tamadun Romawi yang mewarisi tamadun Yunani juga
telah menjelmakan sejumlah besar ahli ilmu dalam pelbagai bidang yang menunjukkan perkembangan tamadun barat dalam cabang-cabang ilmu yang lebih meluas, mendalam dan lebih canggih sebagai kesinambungan daripada tamadun Yunani. Demikianlah yang berlaku dalam dunia barat. Berbagai perkembangan ilmu sains, ilmu sains tabi'i dan juga ilmu sains sosial dan ilmu sains kemanusiaan berkembang dengan seiring dengan tamadun itu sendiri. Apatah lagi kalau kita melihat Islam sebagai agama yang memang mementingkan ilmu, seperti yang kita ketahui apabila dalam surah surah contohnya surah Az-Zumar ayat 9, kalau tak silap saya boleh disahkan, apabila Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi bukan satu pertanyaan sebenarnya, pertanyaan yang bererti penegasan, ya. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu juga satu petunjuk bagaimana agama Islam sangat mementingkan ilmu. Ya, orang yang berilmu tidak mungkin sama dengan orang yang tak berilmu. Atau sebaliknya, orang tidak berilmu tidak mungkin sama dengan orang yang berilmu. Lagi dalam hadis Nabi sendiri, menuntut ilmu itu difardukan untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Demikian juga ilmu ditegaskan perlu dituntut dari buaya hingga ke liang lahat sebagai contoh. Jadi dengan demikian Islam menjadi dorongan besar kerana wahyu Allah SWT itu sendiri disampaikan dalam bentuk ilmu. Ilmu yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Sehingga Al-Quran menjadi adi ensiklopedia atau ensiklopedia yang sungguh agung berbanding dengan ensiklopedia yang lain. Segala ilmu tercakup di dalamnya. Walaupun yang dimaksudkan seluruh ilmu itu ialah dalam bentuk prinsip-prinsip, dalam bentuk lunas-lunas tertentu. Sehingga misalnya seorang ulama besar, saya lupa namanya, apabila disanggah oleh seorang ahli falsafah barat. Jadi apa buktinya bahawa Islam itu mencakup seluruh bidang ilmu? Tidak ada bidang yang tidak disebut. Tapi dipetik oleh ahli falsafah Islam itu bagaimana dalam Al-Quran disebut apabila kita nak melakukan sesuatu, maka hendaklah bertanya pada orang yang berilmu. Jadi artinya sudah terangkum makna Islam menggalakkan penguasaan ilmu yang berbagai-bagai. Dan kita perlu merujuk kepada pakar dalam bidang tertentu. Untuk soal pembangunan, orang ekonomi dirujuk dalam hal pembangunan ekonomi, orang agama dirujuk dalam soal agama, tokoh-tokoh pendidikan dirujuk dalam hal pendidikan negara, soal bahasa dirujukan pada ahli-ahli bahasa. Jadi artinya Islam sendiri merupakan agama yang sangat menggalakkan ilmu. Dan itu terbukti dengan perkembangan tamadun Islam yang terutama ditandai oleh zaman keemasan pada zaman Abbasiyah sebagai contoh. Apabila segala ilmu yang sebahagian meskipun diambil daripada tradisi Yunani Romawi, tetapi kemudian para sarjana Islam sendiri mengolah ilmu dalam kerangka pendekatan atau tasawur Islam atau dengan pendekatan pemikiran Islam, terutama dari sisi falsafah ilmu dan falsafah pendidikannya. Sebagai contoh soal kesepaduan ilmu, artinya orang yang sarjana atau ilmuwan yang diharapkan bukan ilmuwan yang terlalu mengkhususkan diri dalam satu juzuk yang kecil, tetapi selain bidang kepakarannya, bidang khususannya ahli ilmu itu juga perlu menguasai bidang-bidang lain secara lebih holistik. Jadi saya selalu mengambil contoh ilmu Al-Farabi sebagai contoh. Al-Farabi terkenal dalam bidang pendidikan, falsafah, sejarah, tetapi juga rupa-rupanya Al-Farabi terkenal dalam bidang muzik. Sehingga apabila saya berkenalan dengan kumpulan Al-Farabi, saya diberitahu bahawa do re mi sebagai contoh itu sebenarnya bukan pernyataan nada atau nota lagu daripada bahasa Inggeris atau bahasa Barat, bahkan daripada bahasa Arab. Ya. Do re mi, dal, ra, mim, ya dan sebagainya. Jadi sehingga sekecil itu atau
bagi cabang ilmu yang dianggap sebagai cabang yang bukan cabang perdana, itu pun diberi perhatian oleh para ulama, para sarjana dahulu kala. Dengan demikian kita tidak akan bersikap jumud dan tidak akan dengan cepat menghukum misalnya muzik itu haram. Sedangkan dalam tradisi Islam sendiri, muzik itu menjadi satu ilmu yang turut dikembangkan oleh para ulama dahulu. Ibnu Sina sendiri yang terkenal sebagai pakar perubatan, juga ahli pendidikan, kerana klasifikasi ilmu atau pengelasan, pengelolaan ilmu oleh Ibn Sina itu menjadi pola atau acuan yang diterima hingga kini. Pembahagian Ibn Sina tentang ilmu-ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, hingga kini menjadi satu acuan ataupun pola tentang pengelasan ilmu. Jadi banyak lagi sarjana yang dapat kita tunjuk sebagai sarjana yang holistik sifatnya. Dan ini berlaku dalam tradisi Islam terutama pada zaman Abbasiyah. Sehingga orang-orang barat sendiri mengambil ilmu, baik ilmu falsafah, sains, tabi'i, sains sosial. Misalnya Ibn Khaldun sendiri dengan muqaddimahnya itu, karya itu disadur, bahkan diakui sebagai karya sejarah teragung di dunia. Sehingga ahli sejarah terkenal di barat, Arnold Toynbee misalnya, mengisytiharkan muqaddimah itu sebagai kitab sejarah dan juga kitab sosiologi yang agung dan menjadi landasan bagi huraian sebahagian sarjana sejarah di barat, sarjana sosiologi di barat. Ya, sekadar saya nak menegaskan bagaimana tradisi ilmu dalam perkembangan Islam itu sendiri juga dapat dilihat ataupun dibuktikan di alam Melayu. Bila Islam datang ke alam Melayu, seawal abad 8, abad 9, begitu, walaupun abad ke-13 menandai babak terpenting kerana kelihatan Islam lebih tersusun, berstruktur dalam soal penyebaran dan digunakan sebagai agama bagi kerajaan Kesultanan Melayu. Tetapi sejak abad 8-9 sebenarnya Islam telah mula datang ke alam Melayu dan mencetuskan benih ilmu dalam pelbagai bidang. Tentulah ilmu yang paling penting, ilmu berkaitan dengan akidah. Sehingga kitab terjemahan yang dilakukan oleh ulama setempat atau ulama tempatan yang dipercayai ulama di Aceh, iaitu kitab daripada ulama besar, iaitu Aqaid An-Nasafi, yang berkaitan dengan bidang akidah atau bidang sistem kepercayaan, sistem tauhid, agama yang mengesahkan Tuhan. Dan juga kitab-kitab lain yang berkaitan dengan bidang peribadatan secara khusus, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab berkaitan dengan sirah ataupun sejarah, berkaitan dengan adab, akhlak yang terangkum dalam bidang dengan tasawuf, dan muamalah sebagai contoh, bidang ilmu yang berkaitan dengan soal jual beli atau ekonomi, dagangan, dan soal bidang ilmu yang berkaitan dengan munakahat ataupun ilmu kekeluargaan. Pokoknya dengan Islam itu, alam Melayu telah menempuh satu babak baru menjadi tamadun yang bersendikan ilmu. Ditambah pula lagi dengan ilmu-ilmu duniawi yang juga berteraskan Islam. Contoh ilmu ketatanegaraan atau yang dikatakan statesmanship, ilmu ketatanegaraan seperti yang terpancar dalam karya Nasihat Al-Mulk ataupun yang juga terkenal Tajus Salatin, Bustanus Salatin, yang semua memaparkan aturan-aturan pemerintahan, tanggungjawab raja, wazir atau menteri, pembesar atau penjawat awam dan juga rakyat. Jadi juga dalam bidang undang-undang kita mendapati karya besar yang diakui oleh sarjana sedunia, misalnya Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Siak, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Pahang dan sebagainya, yang memaparkan undang-undang yang berteraskan Islam. Dan dalam bidang historiografi ataupun sejarahan, terbit karya-karya yang juga tersohor sehingga diiktiraf oleh UNESCO sebagai antara warisan dunia. Misalnya Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, The Malay Annal itu. Itu sebagai pencerapan tentang karya historiografi alam Melayu. Karya besar oleh Raja Ali Haji sendiri, Tuhfatun Nafis, karya sejarah yang memadukan unsur-unsur sejarah walaupun
terdapat di sana sini unsur-unsur mitos dalam sejarah Melayu sendiri, dalam Hikayat Raja Pasai, Hikayat Meru Mahwangsa dan sebagainya. Dan juga tamadun Melayu dalam sesudah Islam berkembang itu juga kaya dengan ilmu perubatan. Seperti terdapat dalam pelbagai kitab tib yang sebahagiannya telah pun dikaji dan diterbitkan oleh Allahyarham Dr. Harun Napiah, salah seorang sarjana di UKM sendiri. Dan sehingga bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa diplomasi, digunakan dalam surat-surat atau warkah-warkah dan perjanjian-perjanjian perniagaan antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kerajaan asing, Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris. Dan dalam seminar lain saya memaparkan contoh-contoh surat perjanjian, sebagai contoh surat perjanjian untuk izin masuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu. Itu semua ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Rumusan yang tak saya sebut ialah bahawa di alam Melayu sendiri apabila Islam datang, tradisi ilmu telah menjadi tradisi yang kuat sehingga mewariskan pelbagai ilmu pada kita sekarang dalam pelbagai manuskrip Melayu lama yang menurut hitungan sekitar 20,000 manuskrip yang merangkum saya kira belasan bidang yang boleh kita sebut tadi, soal keagamaan yang boleh dipecahkan pada mungkin 10 bidang, undang-undang, ketatanegaraan, historiografi, persenjataan. Persenjataan juga menarik kerana kitab Bedil telah juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai satu lagi warisan dunia. Dan itu diperoleh oleh Dewan Pengarah Pustaka pada tahun 2016. Peringkat akhir saya sewaktu saya akan menamatkan tugas sebagai Ketua Pengarah Dewan Pustaka. Saya sendiri menerima sijil yang disampaikan oleh UNESCO melalui Pustakaan Negara Malaysia. Dan Pustakaan Negara sendiri pun menerima pengakuan atau pencerahan kitab Panji. Kitab Panji juga telah iktiraf sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan dari segi diplomasi, surat-surat kerajaan, surat Sultan Kedah abad 18 atau 19 itu pun diiktiraf juga sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Jadi ini semua membuktikan bahawa nilai ilmu dalam tamadun sangatlah penting. Sehingga itulah premis yang patut kita jadikan pegangan untuk kita bergerak bagi memajukan tamadun kita. Saya masih lagi bercakap tentang soal yang dasar ini kerana tanpa kita menyelami hakikat ini, barangkali kita tidak melihat soal pemerkayaan ilmu bagi mengangkat tamadun sebagai suatu tanggungjawab besar. Tetapi dengan menyerahkan pemahaman kita, misalnya dalam konteks penjanaan modal insan yang sangat bergantung pada soal ilmu. Jika tidak cukup bahan ilmu yang disajikan di tengah masyarakat, tidak mungkin kita dapat melakukan penjanaan modal insan yang penting untuk pembangunan dalam segala aspek kehidupan sebuah masyarakat ataupun sebuah negara. Jadi di situ saya meletakkan dua asas utama. Pertama, sifat fitrah manusia yang memang memerlukan ilmu, satu. Dan yang kedua, bertanggungjawab mengembangkan ilmu. Sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT, iaitu Nabi Adam AS sendiri, ilmu telah diberikan oleh Nabi Adam kepada Nabi Adam oleh Allah SWT melalui perantaraan bahasa. Dan itu dapat kita perhatikan dalam suratul Baqarah ayat 31 yang petikannya secara ringkas dalam ayat yang lebih panjang, iaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Allah mengajar Adam tentang nama sekalian kejadian, sekalian ciptaannya yang ada di alam, baik di alam dunia, di alam akhirat, yang ada di alam nyata maupun di alam yang abstrak. Dan itu disampaikan melalui bahasa. Jadi penting bahasa itu ialah dalam konteks untuk memperoleh ilmu dan yang kedua untuk mengembangkan ilmu. Maka dalam hal ini ulama besar Imam Al-Ghazali menegaskan kedua-dua peranan bahasa dalam kedua-duanya sebagai alat memperoleh ilmu dan juga alat untuk mengembangkan ilmu. Dan ini berkaitan dengan tugas manusia yang dilantik oleh Allah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah Allah fil ardh. Jadi ada tanggungjawab keagamaan
Kalau kita bercakap tentang orang Islam, tetapi yang orang bukan Islam pun ada tanggungjawab dalam soal memenuhi amanah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tentang soal wakil Tuhan di muka bumi dalam Al-Quran itu tidak disebut seorang Islam saja. Seluruh manusia diberi taklif, diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka itu orang bukan Islam pun sebenarnya terkait dalam tanggungjawab ini. Jadi inilah saya kira rahmat Allah yang maha besar melantik manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Dan dalam konteks kenegaraan, tanggungjawab satu bangsa mengangkat martabat tamadun negara agar menjadi penyumbang pada tamadun umat sejagat. Hal ini yang dari awal saya kaitkan dengan peranan kita untuk mewujudkan proses globalisasi seimbang atau globalisasi dua hala. Sekarang ini berlaku satu hala, barat ke timur, maka kita harapkan melalui usaha mengangkat ilmu-ilmu khusus yang berkaitan dengan kearifan watan ataupun local wisdom, maka itu akan menjadi suatu sumbangan besar pada proses globalisasi dari timur ke barat ataupun ke bahagian dunia yang lain. Yang masih lagi, saya bercakap tentang perkara yang telah saya sebut tadi, amanah dan peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan pentingnya ilmu telah saya sebut. Dan potensi ilmu serta bahasa itu telah pun dipersiapkan oleh Tuhan sebelum manusia lahir ke dunia. Ini dapat dibaca atau dihayati melalui terjemahan dan juga tafsir ayat Quran pada surah Al-A'raf ayat 172. Dalam ayat itu telah diisyaratkan bagaimana telah berlaku komunikasi antara Tuhan dengan manusia ketika kita masih di alam ruh sebelum dizahirkan ke dunia di Mayapada ataupun di alam nyata ini. Kerana di situ di alam ruh Allah telah pun memberikan ilmu dengan pertanyaan asasnya itu alastu birabbikum. Allah bertanya, bukankah aku ni Tuhanmu? Maka seluruh manusia menjawab qalu bala syahidna. Inilah sebenarnya tonggak ataupun pancang keimanan manusia keseluruhannya pada asalnya. Pengakuan kepada Allah sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir alam, Tuhan yang mentadbir setiap makhluknya termasuk manusia. Yang semuanya takluk kepada takdir, pada ketentuan Allah. Walaupun manusia atau makhluk itu juga disyaratkan melakukan ikhtiar ataupun melakukan usaha. Berkaitan dengan itu, kemudian kita melihat pembahagian dua kategori ilmu yang nanti menjadi landasan pada tanggungjawab kita untuk menghasilkan karya-karya bagi memenuhi kesepaduan ilmu. Jadi konsep kesepaduan ilmu tergambar dengan adanya dua kategori ilmu dan ini berdasarkan acuan kategori ilmu yang diberikan oleh para sarjana Islam dan sebahagian juga oleh orang Barat. Saya tadi merujuk pada Ibn Sina yang menyebut soal fardu ain, fardu kifayah, dua pembahagian yang menunjukkan keperluan manusia menguasai ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu yang membentuk sahsiah, ilmu-ilmu yang membentuk pemikiran dan ilmu-ilmu yang membentuk nilai kemanusiaan. Yang pada hemat seseorang baru-baru ini seolah tidak penting dalam soal kerjaya. Dan kemudian ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang diperlukan oleh satu umat untuk melengkapkan keperluan. Dan ini pada hemat saya kekurangan yang masih ada dalam kalangan umat Islam. Kerana ilmu fardu kifayah masih lagi dapat kita katakan dikuasai dengan lebih dominan oleh bangsa ataupun warga sedunia bukan Islam. Dan ini saya kira tidak patut kita persalahkan bangsa lain. Yang dipersalahkan harusnya ialah umat Islam sendiri yang sebahagian ini tidak memberikan perhatian besar pada fardu kifayah. Sedangkan dalam Islam sendiri, tuntutan pada konsep fardu kifayah menjadi wajib apabila dalam suatu masyarakat, suatu umat, dan konteks sebuah negara, tidak ada orang Islam yang menguasai suatu bidang ilmu itu, maka seluruh umat Islam atau masyarakat itu berdosa sebenarnya. Jadi ini
juga berkaitan dengan keperluan kita untuk mengisi budaya ilmu agar tidak hanya semata-mata berkaitan dengan ilmu fardhu ain tetapi juga ilmu-ilmu fardu kifayah. Dalam persidangan pertama pendidikan Islam di Kota Makkah di Makkatul Mukarramah pada tahun 1974 telah digariskan dua kategori ilmu yang juga bersandar pada kategori fardhu ain fardu kifayah tapi dengan jenama lain iaitu ilmu tanzil atau ilmu wahyu, the revealed knowledge, yang boleh juga dikatakan ilmu naqli, ilmu yang diturunkan oleh Allah dan kemudian dikembangkan oleh para rasul dan kemudian huraian lanjut oleh para ulama, para sarjana. Dan yang kedua adalah ilmu akal atau ilmu akli, juga dikatakan ilmu yang dicari, the acquired knowledge. Dan ini ialah dua kategori yang perlu kita penuhi kalau kita hendak menjadi masyarakat dan negara yang seimbang. Dan masyarakat barat sendiri yang dikatakan tidak mementingkan aspek ilmu wahyu, ilmu tanzil, tetapi dalam kalangan sejumlah sarjana barat mereka tetap memperhatikan soal ilmu-ilmu yang dikatakan berkaitan dengan alam kerohanian, ilmu berkaitan dengan soal pembentukan akhlak, nilai dan kemanusiaan. Saya sekarang masuk ke fasa kedua kertas saya iaitu yang berkaitan dengan strategi kita dalam memenuhi taklif atau tanggungjawab kita untuk melestarikan bahasa Melayu dalam bidang ilmu, dalam budaya ilmu. Dia ada 5 fasa atau 5 tahap yang saya kemukakan yang insya-Allah satu persatu akan kita bincangkan dan saya yakin telah pun didalami perbincangannya dalam sidang meja bulat pagi tadi, iaitu apakah cadangan-cadangan konkret, apakah yang patut kita lakukan bagi setiap tahap atau setiap peringkat ini. Iaitu pertama tahap penilaian kritis, satu critical analisis kritis tentang keadaan budaya ilmu atau tradisi ilmu dalam masyarakat atau negara kita atau alam Melayu keseluruhannya. Kemudian tahap pemetaan atau perancangan untuk kita memastikan bidang-bidang ilmu itu semuanya digarap untuk dihasilkan dalam bentuk terbitan, baik terbitan konvensional, cetak maupun terbitan digital dan terbitan elektronik. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan, iaitu tahap yang memerlukan pelibatan ahli-ahli ilmu, ahli teknologi dan sebagainya bagi mengeluarkan hasil yang telah dipetakan ataupun yang telah dirancang itu tadi. Sementara tahap keempat promosi ialah usaha-usaha kita untuk mengangkat dan mengembangkan bahan-bahan ilmu dalam pelbagai bidang itu tadi supaya dapat dikembangkan sebagai satu sumber globalisasi dari arah konteks dari arah timur ke arah dunia. Jadi ada langkah-langkah promosi yang mesti dirancang secara praktis, secara praktikal. Kerana selama ini ada atau banyak juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewatanan kita yang tidak diangkat, tidak dikembangkan kerana kita barangkali tidak terlalu atau kurang memikirkan soal promosinya. Sedangkan orang barat sendiri sangat melihat peri penting soal promosi. Sehingga contoh yang jelas, penjenamaan atau penamaan suatu produk, suatu dapatan baik teori maupun sesuatu hasil kajian itu dikaitkan dengan nama penyelidiknya. Tetapi dalam masyarakat kita barangkali belum terbudaya. Hanya saya lihat ada 2-3 orang kenalan saya, misalnya ada Profesor siapa dulu Muhammad Saleh tak silap saya iaitu di UKM bidang apa ya ontomologi ke apa itu bidang tentang berkaitan dengan serangga dan beliau berusaha menamakan temuan beliau dapatan kajian beliau itu dengan nama dari alam Melayu. Itu satu contoh. Tapi promosi lain itu melibatkan soal bagaimana kita memanfaatkan penerbitan antarabangsa seperti yang pernah dilakukan oleh Profesor Syahril Ma'zin. Sehingga apabila beliau melakukan kajian yang dikatakan ilmu
ilmu yang diperbumikan, proses pemeribumian ilmu, iaitu ilmu yang disandarkan pada epistemologi ataupun teori ilmu alam Melayu. Maka beliau menerbitkannya dalam jurnal-jurnal antarabangsa sehingga memukau sarjana-sarjana pengantarabangsa dan mahu mendalami apakah yang dibincangkan oleh Prof. Syahril Ma'zin. Tentu juga ada sarjana lain yang telah melakukan demikian. Juga melalui sekian banyak expo buku antarabangsa seperti di Frankfurt International Book Fair, di Tokyo International Book Fair, di Beijing International Book Fair, di Ningxia International Book Fair dan banyak tempat lagi yang sekiranya patut kita libatkan diri kita atau negara kita melakukan promosi. Sedikit kesan yang ada sewaktu saya di Dewan Besar Pustaka, kita dapat menembusi misalnya terjemahan di negara China apabila sebagai contoh yang nyata pada saya buku terbitan Dewan Besar Pustaka iaitu daripada tesis PhD Allahyarham Tan Sri Dr. Abdul Rahman Arsyad, mantan KPPPM, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada zaman yang agak lama sesudah Tan Sri Murad Muhammad Nur dahulu. Buku beliau atau tesis PhD beliau yang diterbitkan oleh DBP iaitu tentang education and unity, tak silap saya, lebih kurang begitu, atau unity and education atau sebalik education and unity. Ternyata mendapat sambutan baik di negara China apabila Guangxi University Press, penerbit Universiti Guangxi di kota Nanning mengangkat buku itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan menjadi salah satu teks penting tentang konsep perpaduan melalui pendidikan atau juga pendidikan untuk perpaduan. Itu satu contoh. Jadi kalau dapat kita memastikan bahawa buku-buku yang hebat dalam pelbagai bidang ilmu melalui promosi yang berkesan, saya yakin inilah sumbangan yang boleh kita lakukan dalam proses globalisasi, menyumbangkan ilmu kita kepada dunia. Dan yang akhir ini peneguhan prasarana ialah keperluan kita melakukan penambahbaikan dalam soal pengurusan prasarana atau infrastruktur yang ada. Saya mengambil contoh awal, misalnya ada sidang MABIM, Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Tetapi saya sendiri yang pernah memimpin perwakilan Malaysia dalam sidang ini yang sudah pun berusia berapa puluh tahun, sejak tahun 1972, sekarang 2021, jadi sudah puluhan tahun. Tetapi saya sendiri menilai, walaupun saya terlibat sebagai ketua perwakilan Malaysia, saya sendiri menilai soal birokrasi, soal kerenah birokrasi, soal hubungan antara negara sebetulnya banyak menghambat ataupun mengekang struktur atau infrastruktur prasarananya sepatutnya mengembangkan ilmu dalam bahasa Melayu. Walaupun sejak sekitar tahun 2000, MABIM telah bergerak lebih luas daripada sekadar menyerahkan soal ejaan dan soal istilah, iaitu telah menambah fungsi penerbitan bersama, fungsi penyelidikan bersama, dan fungsi pemumpukan bersama, termasuk latihan-latihan bagi membina modal insan dalam penulisan buku-buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura sebagai pemerhati. Tetapi hingga kini sebenarnya kalau kita nilai gerak kerja MABIM belum lagi berhasil dalam soal penerbitan bersama. Belum nampak karya-karya besar bidang ilmu yang sebenarnya hebat. Kita ke Indonesia, kita mendapati terbitan dalam pelbagai bidang yang hebat dalam bahasa Indonesia. Di Malaysia juga tidak kurang sebenarnya karya-karya dalam bahasa Melayu, termasuk dalam bidang sains, tabi'i, pelbagai bidang. Saya selalu memberi contoh tulisan Datuk Dr. Ahmad Sabirin yang dulu menjadi ketua pengarah ataupun ketua eksekutif agensi berkaitan dengan kajian sains angkasa.
Uh, Tetapi ada beliau juga yang menghasilkan projek dulu Tiong Sat tak silap saya. Tetapi ternyata bahawa ilmu yang canggih dan ilmu yang tinggi seperti dihasilkan oleh Dr. Ahmad Syabiri itu tidak diketengahkan dalam konteks diangkat sebagai satu ilmu yang mewakili alam Melayu. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, yang juga ada sebahagian penutur dan penduduk yang berbahasa Melayu. Kerana saya kira soal kita kurang dalam konteks promosi dan juga agak kurang dalam konteks memanfaatkan prasarana yang ada. Saya menunjukkan juga satu contoh yang rapat dengan kerjaya dan kehidupan saya, MABM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, yang diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Menteri pada tahun 1997, tapi kerana kekangan ekonomi yang merudum pada waktu itu, hanya pada tahun 2000 dapat mula digerakkan oleh DBP. Ketika itu di bawah pimpinan Datuk A. Aziz Draman sebagai Ketua Pengarah dan saya sendiri sebagai Pengarah Jabatan Bahasa pada waktu itu. Kami mengangkat bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu di peringkat antarabangsa sehingga terdapat lebih 100 buah institusi. Itu sudah dikenal pasti, sudah pernah disenaraikan dalam Direktori Pengajian Melayu seluruh dunia. Lebih 100 buah institusi seluruh dunia memberikan perhatian kepada kajian, sebahagiannya kepada pengajaran, perkuliahan tentang aspek linguistik, aspek sastra, budaya, sejarah dan tamadun alam Melayu. Termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei dan seluruh sebahagian kawasan Asia Tenggara. Tetapi saya sendiri mengaku bahawa MABM atau Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu yang dalam bahasa Inggeris ada International Council of Malay, itu nama rasmi dalam bahasa Inggeris yang diisytiharkan. Ternyata kemudian agak kaku dan tidak lagi bergerak sebagai medan untuk mengangkat kajian-kajian sains dalam bahasa Melayu. Walhal itulah forum yang dapat dimanfaatkan atau patut digunakan untuk mempromosikan karya-karya hebat baik sains, sosial sains, tabi'i, falsafah, bahagian pengajian Islam, seni bina, kejuruteraan dan sebagainya. Jadi apabila misalnya Profesor Waramli Wan Daud memberikan satu wacana di ATMA baru-baru ini tentang kincir air sebagai warisan teknologi Melayu tradisi. Tetapi hal itu tidak pernah diangkat ke mata dunia. Sedangkan bukti-bukti nyata yang telah dikaji oleh Profesor Waramli itu menunjukkan memang kehebatan yang telah wujud tentang satu sistem pengairan dalam ekonomi agraria, ekonomi pertanian di alam Melayu. Barangkali itulah satu sebabnya mungkin kita tidak mempromosikannya dan tidak menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur atau prasarana yang ada. Maka itu saya meletakkan perkara ini dalam rangka kerja yang perlu kita fikirkan bersama. Jadi saya membuat huraian lanjut tentang setiap tahap atau aspek itu, iaitu pertama dalam tahap penilaian kritis. Pada hemat saya yang patut kita lakukan sekurang-kurangnya meliputi 3 hal. Pertama, penilaian kritis tentang bidang. Apakah yang patut kita lakukan dalam soal penilaian kritis bagi bidang, iaitu menilai kekuatan dan kekurangan tamadun kita dalam pelbagai bidang ilmu sebagai asas perancangan selanjutnya, iaitu sebelum kita melakukan atau membuat pemetaan yang tuntas, yang ekshaustif, kita perlu menilai kekuatan dan kekurangan tamadun kita. Bidang ilmu apa yang kuat dalam tamadun kita? Bidang ilmu apa yang lemah ataupun masih ada kelompongan? Ini yang saya maksudkan sebagai penilaian kritis bagi bidang ilmu. Maka cadangan saya, perlu kita tubuhkan pasukan kerja yang membuat penilaian kritis. Misalnya pasukan kerja yang tentulah terdiri pada pakar-pakar sains tabi'i atau natural sciences untuk menilai ilmu apa yang dianggap sudah meluas, sudah agak banyak ataupun mungkin cukup dalam tamadun alam Melayu. Ilmu bidang sains, teknologi apa yang
kita masih menghadapi kekurangan. Jadi dengan demikian kita dapat mengenal pasti bidang-bidang yang ada kekuatan atau yang sederhana atau yang masih lemah, dan itu menjadi asas kita untuk melakukan pemetaan atau mapping yang kemudian dituruti dengan pelaksanaan nanti, iaitu soal perancangan judul, penulisan dan penerbitan karya-karya itu. Saya harap apa yang saya maksudkan itu sampai pada pada pemikiran semua sarjana, kerana dengan hanya berbuat demikian baru kita dapat melaksanakan tugas pelestarian bahasa Melayu dalam konteks pelestarian budaya ilmu. Yang kedua dalam soal keahlian yang kepentingan kepakaran. Ini juga perlu dinilai secara kritis dalam sekian banyak bidang ilmu, di manakah letak kekuatan kepakaran kita. Kalau katakan dalam bidang kejuruteraan sendiri ada beberapa cabangnya. Maka kepakaran kita dalam bidang kejuruteraan yang mana yang hebat? Dalam bidang kejuruteraan mana yang masih agak sederhana? Dalam bidang apa yang mungkin masih agak lemah? Jadi kalau setiap bidang dapat kita nilai keahlian yang wujud, tentulah mula-mula sekali dengan membuat satu direktori. Kalau sekarang ada anggota Majlis Profesor Negara ada 2,000 orang lebih, maka daripada 2,000 orang lebih itu sekurang sebagai sampel, kita boleh membuat profil pada 2,000 orang itu, berapa orang yang terlibat ataupun yang dikatakan pakar dalam bidang kejuruteraan A, kejuruteraan B, kejuruteraan C. Profesor Mariam Jamilah dapat membuat penjelasan tentang kategori yang lebih tuntas. Saya menyebutnya sebagai contoh. Katakan juga dalam bidang saya linguistik. Adakah kita sudah mempunyai kepakaran yang cukup dalam semua bidang? Katakan dalam konteks sekarang, computational linguistics, linguistik pengkomputeran yang sangat diperlukan. Dalam soal kita hendak membina pelbagai aplikasi seperti yang berlaku di China, walaupun orang China tidak menguasai bahasa asing dengan baik. Tapi saya pergi ke kampung-kampung, saya dapat berkomunikasi kerana kecanggihan teknologi China yang mempunyai kamus bersuara. Jadi dalam tempoh 1-2 minit saya bercakap dalam bahasa Inggeris, maka diterjemahkan oleh aplikasi itu dan kemudian keluar suara dalam bahasa Mandarin. Kemudian orang kampung di sana bercakap dalam bahasa Mandarin, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, mengambil waktu yang tidak cukup panjang, 1 minit kemudian atau setengah minit kemudian, saya sudah dapat mengetahui apa maklumat disampaikan oleh orang di negara China, hatta di kampung-kampung. Ini satu contoh kerana negara China membina kekuatan modal insan menurut keperluan negara. Tetapi barangkali kita tidak mempunyai perancangan yang cukup jelas atau cukup tuntas, cukup lengkap, cukup baik tentang keperluan-keperluan itu. Jadi itu maksud saya penilaian kritis dalam konteks mengenal pasti kepakaran atau keahlian yang ada dalam tamadun kita. Kalau kita luaskan ini dalam konteks Indonesia, Brunei Darussalam dan sebagainya, kita akan mendapat profil dan juga direktori yang jauh lebih luas. Tapi sekurang-kurangnya kita bermula di peringkat negara kita sebagai satu model. Kita bermula dengan satu prototype, katakan dalam satu konsep. Dan dalam konteks inilah saya melihat peranan AKEP sebagai akademi kepemimpinan dan juga berkaitan soal latihan dapat menjadi teraju penting dengan dukungan atau sokongan Dewan Masa Pustaka, MAPIM atau Majlis Penerbit Universiti, ITBM dan badan-badan lain. Mungkin juga sebahagian ialah penerbit institusi penyidikan. Sebagai contoh Mardi, lembaga KOKO, berbagai-bagai lah kita ada institusi penyidikan yang patut juga kita libatkan dalam soal mengenal pasti keahlian. Saya mengambil satu contoh bahawa Mardi sebagai agensi penyidikan yang hebat. Tetapi setakat ini kita sendiri tidak begitu melihat kekuatan atau hasil pada penyidikan Mardi itu yang mendapat pasaran besar katakan di peringkat negara serantau dunia. Katakanlah saya melihat juga ada misalnya produk katakan kunyit hitam yang hasil pada kajian Mardi. Tetapi kita berada pada skala yang sangat kecil pada saya. Kita belum dapat mengangkat hasil kajian Mardi yang pada saya hebat tetapi belum dapat dikaitkan dengan soal promosi, soal penghasilan produk
daripada kajian-kajian itu. Ini maksud saya, kita perlu mempunyai suatu direktori dan juga kajian profil tentang kepakaran, keahlian, ilmu-ilmu yang khususnya dikaitkan dengan penghasilan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu. Dan juga mengenal pasti institusi dan badan-badan yang sedia bagi tidak diselaraskan dengan cukup baik sehingga masing-masing bergerak secara mandiri, secara silo menyebabkan tidak ada penyelarasan. Dan ini pada khidmat saya sangat penting dalam peranan KPT, pelbagai agensi, pelbagai universiti yang di bawah KPT itu saya kira dapat diselaraskan, termasuk juga di bawah Kementerian Pendidikan, Dewan Masa Pustaka di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi ada agensi-agensi, tentulah universiti yang punya penerbit-penerbit masing-masing itu dapat diselaraskan supaya kita bergerak sederap dan dengan suatu perancangan induk, tidak melakukan perancangan atau pelaksanaan secara ad hoc ataupun dalam konteks keperluan universiti secara mikro. Itu tahap pertama secara ringkas. Tahap kedua berkaitan dengan soal pemetaan. Ini tugas kita buat perancangan. Sudah kita mengenal pasti bidang-bidang yang masih lompong, yang masih memerlukan untuk kita bina judulnya, yang perlu kita tulis dan perlu kita terbitkan, maka kita perlu melakukan pemetaan. Dan pemetaan ini nanti secara secara itu saya membuat rujuk silang dengan pemetaan yang telah dihasilkan oleh Dewan Masa Pustaka, khususnya dalam konteks penerbitan digital dan penerbitan elektronik. Mungkin setelah kita akan terus ke situ setelah ini. Kemudian itu terpecah pada dua kategori ilmu tadi. Kerana saya katakan dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan sendiri pun, kita mendapati bahawa lebih banyak, lebih berat saya kira tulisan-tulisan sekarang yang masih lagi berfokus pada soal fiqh. Walaupun sudah ada tulisan-tulisan dalam muamalah, soal Islamic banking, soal takaful, soal wakaf yang lebih canggih daripada konsep wakaf yang dahulu. Tetapi kita masih mendapati bidang-bidang yang memerlukan keperluan semasa masyarakat, masa-masa kontemporari, itu masih belum banyak yang ditangani secara tuntas, secara lengkap. Jadi oleh sebab itu saya merasakan perlu dibuat satu pemetaan yang berdasarkan keperluan masyarakat, keperluan zaman dan juga keutamaan di atas keutamaan. Kita ada konsep keutamaan di atas keutamaan. Dan dalam bidang sains, dalam bidang ilmu yang dicari, the acquired knowledge, ilmu akli. Demikian juga kita melihat apakah bidang-bidang ilmu yang masih terdapat kelompongan, yang masih belum dapat memenuhi keperluan masyarakat negara kita dan juga masyarakat alam Melayu secara makro, secara keseluruhannya. Saya nak terus merujuk pada pemetaan dalam supaya kita tidak tidak lama menunggu apa yang saya maksud dengan pemetaan ya. Ini lampiran yang disediakan oleh Dewan Masa Pustaka dalam rangka untuk dalam sasaran kerja utama 2021 hingga 2025 dalam penerbitan, khususnya penerbitan digital dan elektronik, di samping melanjutkan atau meneruskan penerbitan konvensional, iaitu penerbitan e-book ataupun buku bercetak. Jadi ini contoh, tentu boleh dituntaskan lagi, tapi sekurang-kurangnya Dewan Masa Pustaka ada fokus dalam tempoh 5 tahun untuk menerbitkan karya-karya dalam kategori sains dan teknologi yang diwakili oleh 22 bidang seperti yang tertera. Dan bagi 22 bidang itu pun kita dapat melakukan pemetaan yang lebih rinci dengan pengertian sub-bidang dan sub-bidang ilmu. Katakan sains komputer itu sebagai satu bidang, tapi tentulah ada cabang-cabang bidangnya. Sains nuklear, sains biologi, matematik, tentu ada pecah-pecahan atau cabang-cabang setiap disiplin itu, sehingga barangkali 22 disiplin yang besar itu akan akhirnya kalau dikalikan 2 atau 3 atau kali 5 sudah ada 100 sub bidang keseluruhannya pada anggaran kasar. Kemudian untuk sains sosial dan kemanusiaan, inilah pemetaan yang mesti dibuat, iaitu
judul-judul yang perlu dirancang bagi penerbitan dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan sendiri luas cakupannya. Kita boleh memecah kepada soal kata teater, seni muzik, seni itu pula ada seni tradisional, seni yang moden, seni tampak, seni berbagai aspek, dan kebudayaan sendiri sebagai satu bidang yang besar. Pelbagai aspek kebudayaan. Kalau hanya merujuk pada soal akta warisan, dikatakan kebudayaan yang tampak, kebudayaan tak tampak, itu sudah dipecahkan kepada yang tampak ada beberapa cabang lagi, yang tidak tampak, yang tangible dan intangible. Jadi ini semua memerlukan pemetaan. Pemetaan dengan pengertian sub-sub bidang, kemudian judul-judul buku, judul-judul termasuk artikel-artikel yang perlu ditulis, dihasilkan bagi setiap bidang. Psikologi dan kaunseling tentu memerlukan beberapa cabang yang lain. Geografi sebagai cabang besar, sebagai disiplin besar, tentu memerlukan cabang-cabang lain geografi. Kurang-kurangnya kalau saya masih ingat zaman saya sekolah menengah, ada geografi fizikal, ada geografi kemanusiaan. Itu dua cabang yang besar yang diajarkan di peringkat sekolah menengah. Tetapi bagi ahli geografi tentu ada lagi pencabangan yang dapat dilakukan dengan lebih luas. Arkeologi, kurang ada arkeologi daratan, arkeologi Dr. Iskandar di sini, arkeologi bawah air, arkeologi daratan, dan banyak lagi tentu bidang cabang-cabang arkeologi, hubungan antarabangsa. Dan pokoknya kalau 18 disiplin ini dikalikan 5 saja sudah 5 kali 18 lebih kurang sudah hampir 100 ya. Lebih kurang 100. Kemudian bidang falsafah, agama dan tamadun Islam. Ini kalau kita bicara tentang Islam. 12 bidang utama yang dapat dipecahkan kepada sub-sub bidang. Dalam bahagian awal juga saya menyebut tadi, kita tidak sahaja berfokus pada soal Islam kerana kita menghargai dan menghormati tamadun-tamadun yang berasaskan tamadun dunia yang besar, juga tamadun India, tamadun Cina dan tamadun-tamadun lain. Maka itu juga perlu diberi perhatian. Kajian terhadap keperluan kita membuat perbandingan falsafah antara Islam dengan Hinduism seperti contoh, Islam dengan Buddhism, Islam dengan Confucianism dan sebagainya. Demikian juga soal bidang yang lain. Jadi kalau ini dapat dilakukan, maka ini akan juga banyak membantu soal integrasi, soal persefahaman dan soal perpaduan kebangsaan. Tapi kerana saya bercakap dalam konteks Dewan Bahasa Pusaka, tentulah kebanyakan terbitan itu lebih tertumpu pada bidang-bidang Islam yang sudah memang jelas. Tetapi kita perlu membuat pemetaan juga bidang-bidang falsafah dan pemikiran dalam konteks tamadun-tamadun lain. Hinduisme, Buddhisme, Confucianisme, Taoisme dan tamadun-tamadun yang lain. Kemudian ini sasar kreatif barangkali Dewan Bahasa, tetapi mungkin tidak terlalu banyak berkaitan dengan peranan pensyarah kerana yang ditekankan adalah soal academic writing, penulisan akademik. Saya kembali ke baik. Jadi tahap ketiga, tahap pelaksanaan. Sudah kita melakukan penilaian kritis tentang bidang yang perlu diberi perhatian, yang aula, yang utama, kemudian tentang kepakaran, dan itu akan melibatkan soal latihan. Kemudian kita juga menilai aspek dalam penilaian tadi, institusi dan badan yang perlu diselaraskan atau perlu ditingkatkan, diperkasakan. Maka kita perlu melakukan tahap pelaksanaan. Dan saya mencadangkan diadakan pembentukan pasukan kerja. Model yang pernah dibuat di Dewan Pustaka sewaktu saya menjadi ketua pengarah dahulu dan telah pun menunjukkan hasil awal, iaitu dalam tempoh lebih kurang 6 bulan dimulakan projek atau program penerbitan berpakej. Dewan Bahasa Pustaka telah menerima, menurut ingatan saya, ada 1,200 judul buku baru dalam pelbagai bidang. Itu dalam tempoh 6 bulan. Dan kalau itu dapat diteruskan
dengan mengatasi kekangan kewangan dan sebagainya, saya yakin dalam proyeksi kita, unjuran kita dalam 5 tahun, kita dapat menghasilkan bukan saja puluhan, bukan ratusan dan tentu juga ribuan judul. Dan ini ialah satu idealisme yang mungkin dianggap satu khayalan, satu utopia, tetapi saya tidak melihat itu sebagai utopia, satu yang dapat dilakukan. Kerana kalau pada zaman Abbasiyah sendiri ditubuhkan Baitul Hikmah yang dapat menghasilkan ribuan karya dalam pelbagai bidang, sains tabi'i, sains sosial, falsafah, agama dan sebagainya. Dan di Cordoba sendiri, di Alexandria sendiri, Iskandaria, seperti yang dilaporkan ketika itu terdapat 400 ribu koleksi karya dalam pelbagai bidang pada zaman yang belum mencapai teknologi yang tinggi. Di alam Melayu sendiri, kita menilai Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Abdul Samad Al-Palimbani, Abdul Rafa Al-Singkili, Syamsul Al-Sumatrai, Syekh Abdul Asyad Al-Banjari, Syekh Fatani, Syekh Ahmad Fatani, dan Tun Sri Lanang, Raja Ali Haji dan sekian banyak pujangga, ratusan, mungkin ribuan, telah menghasilkan karya-karya besar yang masih kita warisi hingga kini. Jadi itu bukan satu yang mustahil. Dan ketika itu tidak ada badan seperti Dewan Bahasa Pustaka, tidak ada MAPIM, tidak ada ITBM, tetapi dengan nawaitu untuk membina ilmu bagi masyarakat, bagi minat tamadun, maka dengan kekangan, kekurangan teknologi dan sebagainya, masih tetap para pujangga, para ulama dan para sarjana dahulu kala menghasilkan kitab-kitab besar yang barangkali sebahagian tidak dapat kita tandingi hingga sekarang. Siapa misalnya dapat menandingi syair-syair hebat Hamzah Fansuri, syair perahu, syair dagang dan kitab-kitab besar beliau tentang tasawuf, tentang akidah. Ya. Jadi maksud saya ialah bahawa perlu kita tubuhkan pasukan-pasukan kerja dan ini tidak akan mungkin dapat dilakukan secara silo, secara persendirian oleh badan. Buktinya, apabila Dewan Bahasa Pustaka mula melaksanakan berpackage, akhirnya projek ini terpaksa ditangguhkan atau ya, dihentikan sementara ini kerana kekangan kewangan. Tidak dapat diatasi masalah kewangan dengan nawaitu dan dengan perancangan untuk menghasilkan ribuan judul buku. Kerana Dewan Bahasa Pustaka sendiri sebagai badan perkandun hanya menerima sekitar 30% atau 30% daripada kerajaan ini lebih untuk emolument. Sedangkan untuk projek penerbitan, pembangunan bahasa sastra dan lain-lain itu perlu dicari sendiri sekitar 65% atau 30%. Dan ini nanti memerlukan cadangan konkret kita. Supaya misal pada Kementerian Kewangan dalam pembentangan belanjawan patut dimasukkan nilai perastusan tertentu daripada belanjawan negara itu bagi industri ilmu negara. Kita bercakap bukan sahaja bercakap soal industri perbukuan, industri penerbitan, tapi industri ilmu negara. Termasuk soal latihan, membina modal insan, kepakaran penulis, kepakaran untuk menyusun ensiklopedia dan sebagainya. Selain soal membina ilmuwan dalam pelbagai bidang yang masih ada kelumpuhan. Jadi skim-skim latihan yang dulu ada skim SLAP, skim latihan Bumi Putra, Selai, Fly dan sebagainya. Saya kira ini perlu difikirkan semula untuk kita menjanakan tenaga-tenaga tunas-tunas sarjana baharu dalam pelbagai bidang. Dan ini mesti melibatkan dasar negara. Dan kita kalau ada pelan induk ini, insya-Allah saya kira kita boleh mengadakan pertemuan dengan pihak kerajaan, sama ada Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, hatta di peringkat Perdana Menteri. Dan saya di akhir nanti saya bercadang untuk kita mengangkat satu kertas dasar, satu policy paper kepada kerajaan. Andai kata kita telah menyiapkan rumusan tentang cadangan-cadangan dalam meja bulat yang dipadukan dengan beberapa cadangan yang saya kemukakan dalam ceramah pada petang ini. Kemudian dalam soal pelaksanaan juga penghasilan dan penerbitan karya ilmu dalam kerangka dua jenis package. Dua jenis package yang saya perkenalkan di BP dulu dan telah mulai menunjukkan hasil ialah pertama package yang menunjukkan bidang-bidang yang diperlukan oleh tamadun kita. Itu maka saya katakan ada bidang yang sudah kuat, mungkin kita tumpukan lebih perhatian pada penghasilan karya dalam bidang yang masih lompong, yang masih kurang tapi diperlukan oleh negara.
dan satu lagi package yang meliputi package khalayak pengguna karya-karya ilmu itu. Satu penegasan yang biasa disebut di mana-mana ialah kita beranggapan bahawa ahli-ahli falsafah, sarjana-sarjana besar itu hanya perlu dikenal oleh anak-anak muda kita di peringkat universiti. Sehingga saya sendiri merasakan saya juga menjadi korban kepada tanggapan salah itu. Saya hanya mula mengenal Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi dan segala macam sarjana Islam yang hebat-hebat itu, Ibn Sina, sudah saya masuk universiti. Di sekolah menengah saya tidak, atau kita semua tidak diberi pendedahan. Tetapi kalau kita menginsafi keperluan ilmu-ilmu besar, sarjana besar, termasuk dari barat juga, kita tidak hanya menghadkan yang sanad Islam saja, itu perlu diperkenalkan karya-karya ilmu mereka dalam package, yang katakan package edisi yang dipermudah. Simplified edition untuk karya-karya ilmu. Kita tentu tidak mungkin mengharapkan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali dihadamkan, difahami oleh pelajar sekolah menengah sebagai contoh. Tetapi perlu ada package buku yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang direndahkan, disesuaikan cara penyampaian untuk remaja, untuk sekolah menengah. Tetapi mereka sepatutnya wajib mengetahui apakah ilmu yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin versi pelajar. Sebagai ada kamus umum, kamus dewan, kamus umum. Tapi ada kamus pelajar, kamus yang diubah sesuaikan dari segi reka bentuknya, dari segi pengisiannya, entry-entry yang dipilih untuk keperluan sekolah menengah. Itu maksud saya package dalam konteks audience atau berkhayal yang perlu dirancang. Kalau tidak, kita menganggap ilmu-ilmu tinggi hanya baru diperkenalkan di peringkat IPT. Sedangkan ilmu-ilmu itu sudah patut mula diperkenalkan, tetapi dengan gaya penyampaian yang tentu disesuaikan dengan kemampuan akal mereka menerimanya. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat barat sebenarnya. Karya-karya yang dipermudah, edisi-edisi yang dipermudah, tapi masih kurang dalam bidang. Bahkan dalam bidang sastra sendiri saya menunjukkan. Hikayat yang tua, barangkali bukan saja soal remaja. Yang mantan remaja pun tidak ada minat untuk baca hikayat yang tua. Tetapi apabila misalnya Profesor Emeritus Bakar Hamid mengambil manfaat daripada hikayat yang tua, dihasilkan buku yang berjudul peristiwa-peristiwa penting dan hikayat yang tua, maka karya itu dapat menambat hati remaja untuk mengetahui episod-episod dalam zaman Melaka. Dan akhirnya pelajar itu terdorong untuk mencari kitab induk hikayat hang tuah. Ini saya kira strategi yang mesti kita gunakan untuk menimbulkan minat dan komitmen pelajar pergi sekolah lagi berminat untuk mengetahui ilmu, tetapi dalam persembahan yang sesuai dengan akal dan kemampuan mereka. Itu dua jenis paket yang saya cadangkan. Dan ini memerlukan kolaborasi, sinergi secara bersepadu oleh semua agensi yang bertanggungjawab dalam soal membina ilmu. Tapi bagaimana kita dapat membina sinergi dan kolaborasi? Inilah saya kira ada badan yang menjadi teraju, panggil AKEP, dapat menjadi teraju untuk menjadi penyelaras bagi semua agensi yang ada di negara kita. Saya belum dapat memastikan badan mana, tetapi mungkin AKEP salah satu badan yang boleh mengambil peranan sebagai teraju. Kemudian pemanfaatan pelbagai media, ya, ini dalam era digital dan elektronik, kita tidak dapat menafikan bahawa seluruh dunia telah beralih kepada trend atau kecenderungan memaparkan karya ilmu, juga kreatif dalam bentuk digital dan elektronik. Dan juga satu lagi manfaatnya apabila misalnya pada tahun 2000 saya mengadakan, Dewan Bahasa mengadakan kolaborasi dengan MMU, Multimedia University di Cyberjaya, menghasilkan CD-ROM tata bahasa Melayu dan ternyata sangat menarik dalam bidang pengajaran kerana dipadukan aspek multimedia, audio, video, grafik, teks dan pelbagai unsur sehingga CD-ROM itu dapat menimbulkan minat yang mendalam bagi pelajar mempelajari tata bahasa yang selama ini dalam bentuk pedagogi yang sangat kaku, iaitu penerangan tentang unsur-unsur grammar, unsur tata bahasa, tapi dengan CD-ROM yang sangat mesra pengguna, itu dapat menambat hati dan memberikan kemudahan para pelajar
menangkap dan menghayati apa makna setiap rumus-rumus atau arun tata bahasa secara yang dikatakan komunikatif sesuai dengan keperluan kehidupan, tidak dalam bentuk hukum-hukum bahasa yang kaku. Ya. Itu satu contoh yang pernah dibuat. Dan tentu banyak lagi bidang. Seperti saya katakan, kalau kita dapat menghasilkan projek-projek animasi yang memaparkan ilmu-ilmu bagi golongan remaja, golongan kanak-kanak, itulah ruang yang dapat kita manfaatkan untuk menambat hati mereka pada ilmu. Kerana itulah dunia mereka, dunia digital, dunia elektronik, ya, menggunakan peranti sebagai satu unsur penting untuk mendapat ilmu. Kemudian penyelidikan dan penelitian dalam konteks eksplorasi atau penerokaan bidang-bidang baharu yang dapat kita kemukakan sebagai hasil kearifan watan kita. Contoh sekarang yang sedang diberi perhatian besar ialah ethnoscience, termasuk dalam etnoperubatan, etnoteknologi dan sebagainya. Jadi ini memerlukan satu perancangan penyelidikan. Saya juga daripada perancangan yang dijelaskan oleh Profesor Mariam Jamila sebagai contoh di kejuruteraan, bagaimana dapat dipadukan bidang kejuruteraan dengan heritage, dengan warisan budaya Melayu. Ini suatu yang akan dapat menjadikan warisan kita tidak menjadi satu kenang-kenangan masa lampau saja, tapi dapat diangkat dalam konteks kehidupan sekarang dan akan datang. Maka itu sebagai contoh di ATMA, satu program ijazah peringkat pasca siswazah iaitu sarjana warisan alam Melayu yang dapat mencakup keperluan semasa dan akan datang. Termasuk soal pelancongan warisan, soal mengangkat warisan-warisan tradisi yang dapat menggunakan produk-produk bagi keperluan semasa. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lakukan dalam soal penyidikan dan penelitian. Saya terus ke tahap keempat iaitu promosi yang telah saya sebut tadi secara ringkas. Jadi dalam persidangan ilmiah antarabangsa secara terancang, kita perlu mengambil pendekatan proaktif, tidak saja menyertai persidangan ilmiah sebagai hanya satu pemenuhan KPI kita, tetapi dengan terancang mempersembahkan, menyampaikan hasil penyidikan itu dengan nawaitu, dengan niat untuk mengangkat suatu dapatan, suatu temuan baru, discovery, suatu temuan baru bagi akhirnya menarik minat masyarakat atau sarjana sedunia tentang hasil temuan dan dapatan kita. Jadi bukan sekadar pembentangan karya ilmiah yang selesai sesudah persidangan atau conference atau seminar selesai tetapi tidak ada susulan daripada pembentangan itu. Jadi ini memerlukan perancangan, promosi juga. Dan perisian-perisian ilmiah yang kita rancang itu sendiri sepatutnya berfokus pada hasil-hasil pendidikan. Saya berbahagia memang sudah mula banyak perisian seminar sekarang yang bersifat pembentangan hasil-hasil pendidikan kita. Bukan sekadar teori-teori ataupun pembentangan idea-idea umum, tapi pembentangan berdasarkan hasil kajian yang sebenar. Tapi ini perlu perancangan bersepadu supaya misalnya bukan UTM saja misalnya yang berfokus pada soal mengangkat unsur-unsur teknologi setempat dan teknologi moden. Jadi semua IPT barangkali perlu bersinergi di samping dengan UTM, UiTM dan sebagainya. Menurut bidang, kekuatan ataupun niche area masing-masing universiti itu harus dikenal pasti untuk kita mengadakan pemaduan kerjasama. Dan juga saya kata tadi soal MABM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, ini adalah sebenarnya satu instrumen penting kerana dilulus oleh Jemaah Menteri. Tinggal lagi soal dana itu hanya 300,000 yang diluluskan oleh Jemaah Menteri yang tidak akan mungkin cukup untuk mempromosi kita atau hasil kajian kita peringkat antarabangsa untuk penerbitan peringkat antarabangsa. Tapi itulah saya katakan kalau kita ada plan induk, kita ada satu policy paper, kata dasar, kita boleh mengangkatnya kepada pihak kerajaan hatta melalui Jemaah Menteri untuk meluluskan suatu peruntukan yang cukup bagi promosi peringkat antarabangsa. Saya tadi ada dihubungi oleh Dr. Rozi Ismail juga tentang gagasan penubuhan yayasan Malaysia dan sebagainya, mungkin sebagai satu wahana yang mungkin praktis, itu boleh kita bincangkan.
rangkaian dengan badan dan forum antarabangsa seperti yang pernah dibuat oleh Dewan Masyarakat Pusaka. Saya yakin semua IPT juga telah melakukan kerja yang hebat, gerak kerja bersinergi. Tapi saya bercerita atas dasar pengalaman, misalnya kerjasama dengan penerbit di Ningxia, China, itu membuka laluan sehingga juga dengan Guangxi University Press, dengan Beijing. Dan sekarang ini sudah ada 100 judul karya ilmu dan sebagian karya sastra yang dapat disetujui untuk diterbitkan ke dalam bahasa Mandarin dan karya dalam bahasa Mandarin ke dalam bahasa Melayu. Itu antara perjanjian asas yang telah ditandatangani oleh Dewan Bahasa Pusaka dengan beberapa pihak di China dengan tujuan untuk saling bertukar ilmu dan maklumat. Jadi kalau ini dapat kita lakukan secara lebih luas, saya yakin kita dapat mencapai hasil promosi yang baik. Dan ya, keterlibatan kita dalam misalnya Frankfurt International Book Fair dan sebagainya itu setakat ini barangkali masih kurang memperlihatkan hasilnya. Selain soal penyertaan, sikit promosi, kita ada podium kita ada gerai kita, ada reruai kita di situ, tetapi setakat ini barangkali dalam soal penjualan hak cipta dan sebagainya masih belum kelihatan berhasil dengan jelas. Jadi ini antara perkara yang mesti kita fikirkan semula, pelibatan kita dalam pelbagai pesta antarabangsa. Jadi Majlis Buku Kebangsaan di bawah Kementerian Pendidikan sendiri boleh kita libatkan juga sebagai antara badan yang akan membuat perancangan dalam soal membina rangkaian dengan pelbagai penerbit antarabangsa. Dan juga proses penerjemahan yang tidak boleh diperkecilkan kerana ini adalah satu metode, suatu pendekatan yang digunakan sejak zaman awal lagi. Zaman sekitar Abbasiyah itu. Berlaku proses terjemahan yang sangat secara raksasa. Mungkin dalam penggunaan mengambil ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa barat daripada bahasa Arab pada zaman keemasan Tamadun Islam, zaman Abbasiyah itu. Jadi proses terjemahan, proses yang sangat diperlukan dalam memindahkan ilmu dan teknologi kemahiran ke dalam tamadun kita. Dan ini pada khidmat saya bertepatan dengan fitrah Allah menjadikan kita pada lelaki dan wanita dan pelbagai bangsa akhirnya untuk li ta'arafu. Li ta'arafu yang saya tafsirkan atau saya fahami bukan sekadar mengenal bangsa melalui kulit, warna kulit, bentuk badan, fisik dan sebagainya. Itu sebahagian. Tapi yang lebih hakiki, li ta'arafu dengan pengertian mengenal pasti kekuatan ilmu, kekuatan tamadun lain dan kita manfaatkan, kita pindahkan ke dalam tamadun kita. Salah satu wahananya ialah proses terjemahan. Jadi ini memerlukan perancangan. ITBM sendiri ditubuh oleh kerajaan sebagai asalnya cawangan terjemah Dewan Bahasa Pustaka, diangkat menjadi satu institut tersendiri, tetapi kita melihat dana masih sangat tidak cukup, tidak dapat memenuhi keperluan industri terjemahan negara. Ini contoh. Tapi ini pada khidmat saya, program yang dianjurkan oleh AKAP ini sangat bererti dalam saat kita nak buat satu perancangan, satu rekayasa. Saya secara mungkin kata orang Indonesia ambisius, sangat berharap sudah ini kita dapat mengangkat sebuah kertas dasar kepada kerajaan termasuk soal pendanaan dan bidang terjemahan. Jadi anda kata ada wakil ITBM di sini, saya berharap ITBM sini akan dapat juga membantu kita membuat satu kertas dasar pada kerajaan. Baik, yang kelima mungkin tidak payah saya panjang lebarkan, telah saya sebut secara ringkas tadi, iaitu keperluan untuk bersinergi bagi mencapai matlamat tertentu seperti ketetapan UNESCO 0,1% judul buku bernisbah pada jumlah penduduk untuk kita mencapai tahap negara maju dalam soal pendidikan. Jadi sinergi dan kolaborasi institusi IPT setempat dan serantau pernah saya usahakan peringkat awal tapi saya katakan gagal kerana tak ada komitmen negara. Dengan Indonesia melalui MABIN, saya telah melantik 2-3 profesor untuk menyaring dan membuat inventory tesis PhD terutamanya dalam pelbagai bidang. Bukan sahaja sains kemanusiaan, bahkan sains tabi'i dalam bidang
fizik, kimia, ya perubatan, pokoknya dalam pelbagai bidang sains dan teknologi. Jadi dipilih dan disenaraikan untuk diolah dalam bentuk buku. Ada modul atau kaedah pemindahan tesis pada buku yang telah pun mantap. Modul ini dalam dilaksanakan oleh Persatuan Editor Malaysia seperti contoh. Juga Dewan Pasar Pusaka melalui Akademi DBP kerap mengadakan kursus bagaimana tesis dipindahkan ke dalam bentuk buku. Kerana sangat disayangkan bahawa sekian banyak tesis yang dihasilkan, tesis yang baik, yang cemerlang mendapat anugerah itu, anugerah ini, tetapi terbiar di rak-rak penyelia ataupun di perpustakaan, tetapi tidak diterbitkan, tidak sampai ilmu itu pada masyarakat. Dan ini memerlukan satu kolaborasi dengan pendigitalan katalog-katalog. Saya kira itu akan jauh memudahkan kita membuat penyaringan judul-judul tesis yang ada kemungkinan untuk diangkat sebagai buku untuk diterbitkan sama ada dalam bentuk e-book ataupun buku bercetak ataupun e-book atau buku elektronik, digital dan sebagainya. Peranan pemerintah ini saya kira cerita besar yang tak dapat diurangkan sini, tapi kita masih mungkin dapat menggunakan meja ASEAN. Saya pun bercakap juga dengan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara yang takdir juga duduk dalam lembaga pengelola di UBP agar dapat membantu perkembangan bahasa dan ilmu dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kalau kita ada peta dasar itu, kita akan pergi menghadap kepada Kementerian Luar Negara. Kemudian perkongsian pintar, ya ini berkaitan soal pendanaan. Saya kira kalau kita dapat menyedarkan kerajaan keperluan bermula dengan JLC seperti itu, syarikat berkaitan kerajaan JLC supaya dapat membantu pendanaan penyelidikan dan penerbitan yang memang memakan belanja yang besar. Saya mungkin satu contoh, apabila saya ke Kuwait dengan rakan-rakan saya di Dewan Pasar Pusaka, mendapat izin membuat terjemahan bagi edisi bahasa Melayu, iaitu 40 jilid, 40 atau 45 jilid fiqh 4 mazhab yang terhasil pada kajian selama 20 tahun oleh pakar-pakar besar seperti Profesor Yusuf Al-Qaradawi sendiri, Profesor Wahbah Al-Zuhaili dan banyaklah 20 orang lebih. Dan itu sebenarnya suatu siri ensiklopedia yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah umat Islam yang bercanggah kerana perbezaan mazhab. Jadi apabila karya itu dapat diterbitkan bahasa Melayu, mudah-mudahan soal khilaf dalam soal mazhab dapat diatasi kerana empat mazhab bagi setiap aspek fiqh itu dipadukan dalam setiap jilid. Katakanlah soal solat, maka isu-isu yang timbul dalam khilaf perbezaan empat mazhab akan dijelaskan di situ. Dan dengan sendiri kita mengambil manfaat dengan memahami perbezaan yang ada dan dengan begitu saya kira kita dapat mengatasi satu masalah besar umat Islam yang masih berlaku kerana perbezaan. Itu satu contoh, tetapi kerana memerlukan biaya yang besar, saya lupa berapa juta, maka akhirnya karya itu masih belum dapat diterbitkan. Sebahagian sudah hampir siap terjemahannya dan masih lagi mencari-cari dana untuk urusan penerbitan. Jadi ini satu contoh. Tetapi kalau dapat kita menyedarkan kerajaan bahawa syarikat-syarikat berkaitan kerajaan JLC itu patut menyumbangkan sesuatu pada ilmu negara. Itu maka saya katakan bahawa akhirnya kita memerlukan sebuah kata dasar untuk diangkat kepada kerajaan. Jadi saya kira saya tidak akan berpanjang lebar lagi dengan hanya mencadangkan tindakan susulan sesudah sidang meja bulat dan webinar petang ini, iaitu satu perancangan strategik perlu kita kemukakan secara rinci dan saya beranggapan AKEP dapat menjadi teraju dan penggerak utama dengan sokongan DBP, MAPIM, seluruh penerbit universiti dan badan-badan lain, ITBM dan MKBM, Majlis Kebangsaan Buku, Majlis Buku Kebangsaan dan yang lain-lain untuk tujuan pemerkayaan khazanah ilmu. Jadi saya nak mencadangkan bahawa hasil dari rumusan sidang meja bulat dan cadangan-cadangan dalam kertas ini, mudah-mudahan AKEP dan ATMA dapat duduk menjadikan sebuah kata dasar yang dapat kita sampaikan pada
kerajaan melalui kementerian-kementerian yang berkaitan lah, barangkali KPT sendiri atau dengan KPM atau barangkali langsung pada Yang Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah dari segi ini saya akan mencari laluan bagi membentangkan kehtadasar kita dalam konteks ilmu negara. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Agak panjang sedikit, mungkin makan waktu 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah barangkali. Saudara pengurusi, saya tamatkan penyampaian di sini. Saya serahkan pada pengurusi, seandainya ada cadangan tambahan daripada yang telah pun dirumuskan dalam sidang pleno sesudah 3 sidang meja bulat itu bercantum, maka saya serahkan. Mungkin kita boleh berbincang secara ringkas tentang rumusan-rumusan tadi yang dapat dipadukan dengan beberapa cadangan yang saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum daripada itu, bagi pihak majlis, kita akan buka sesi pertanyaan, kemusykilan sekiranya ada di kalangan para ahli, para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri, maka dipersilakan untuk berbuat demikian. Dipersilakan kalau jika ada pertanyaan, kita beri peluang kepada para peserta. Peserta sudah keletihan ni dari pagi berapa jam. Ya. Jadi masih ada ruang untuk kita berbincang secara ringkas. Ya, dipersilakan kepada ahli-ahli serta sekiranya ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, mungkin kalau ada sambutan daripada AKAP sendiri, barangkali apakah gerak kerja kita sudah ini. Cadangan saya dengan segera nanti semua cadangan yang telah dirakamkan oleh ketiga-tiga sidang ujian bulat itu akan dihalusi bersama ATMA dan AKAP. Saya kira kita perlu menggunakan satu bengkel ataupun perbincangan bersama, menghalusinya dan menjadikannya, menerjemahkan dalam bentuk yang operasional lah, dalam bentuk yang dapat dilaksanakan. Dan sudah itu kita angkat semua cadangan itu dalam satu kertas dasar yang boleh kita bincangkan atau kita setujui untuk disampaikan melalui kementerian mana, Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun langsung pada Perdana Menteri atau bagaimana. Tetapi itulah saya kira cadangan yang terdekat. Kita mengadakan satu bengkel untuk menghalusi semua cadangan bagi menyusunnya dalam satu kertas dasar. Ya. Mungkin kalau AKAP ada respons awal tentang itu, kita boleh buat keputusan yang agak cepat. Mungkin dalam tempoh seminggu katakan, atau kita dapat mengadakan pertemuan bagi menghalusi semua cadangan. Terima kasih Datuk Seri di atas cadangan tersebut. Kami ambil maklum. Nanti kami lihat dan kami akan susuli dengan pihak Datuk Seri bagaimana langkah yang seterusnya. Sebab seperti yang Datuk Seri maklum bahawa AKAP adalah Akademi Kepimpinan. Jadi sewajarnya apa yang kami lakukan adalah biasanya selepas webinar-webinar itu tentu adalah untuk melihat bagaimana ini boleh direalisasikan dalam kursus-kursus kepimpinan yang kami ada. Itu satunya. Dan yang kedua juga adalah untuk melihat, boleh diangkat sebagai kertas dasar tetapi dia haruslah di dalam konteks kepimpinan. Jadi itu yang perlu perbincangan yang lebih lanjut. Ya, dan boleh dilaksanakan, insyaAllah. Terima kasih. Jadi pada saya jelas bahawa nanti AKAP boleh memberikan perhatian berfokus pada soal latihan, training. Misalnya kita nak, kalau kita ada perancangan untuk melahirkan penulis-penulis yang kita banyak ilmuwan, tetapi
terus teranglah, maka kita harus mengakui kekurangan kita. Kita banyak ilmuwan, tetapi ilmuwan yang dapat menyalurkan ilmu itu dalam bentuk tulisan ilmiah. Ini saya kira masih ada masalah. Jadi saya kira saya yakin AKAP dengan perancangan itu dapat menyusun perancangan untuk mengadakan siri kursus pengurusan ilmiah bagi pensyarah-pensyarah kita dilatih untuk menghasilkan karya dalam bentuk buku, jurnal, ensiklopedia dan sebagainya. Saya nampaklah peranan AKAP. Artinya peranan dalam konteks yang lain, DBP, ITBM, mungkin Majlis Buku Kebangsaan dapat memikirkan aspek lain yang perlu ditangani oleh agensi-agensi berkenaan. DBP saya yakin adalah aspek tertentu soal latihan juga sebagainya, kerana ada akademi DBP dan DBP pun sudah dilantik atau diberi wibawa oleh Kementerian Sumber Manusia untuk melaksanakan kursus-kursus penerbitan yang bertaraf sijil kemahiran SKM, sijil kemahiran Malaysia. ITBM barangkali nanti juga dapat, kalau ada wakil ITBM mungkin ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai komitmen awal untuk kita merealisasikan cita-cita besar kita ni. Atau MKBM mungkin kalau ada wakil, BTP mungkin ada wakil dalam konteks menghasilkan produk-produk bahan ilmu dalam bahasa Melayu untuk peringkat dewasa ilmuwan, dewasa umum atau juga peringkat pelajar menengah, sekolah rendah. Saya kira ini perancangan yang mau tidak mau perlu kita buat. Misalnya saya lihat dulu dalam soal pelajaran bahasa Inggeris saja. Mengapa bahasa Inggeris lebih maju keadaan pengajaran, kerana bahan yang bahan graded, bahan peringkat itu sangat jelas dalam bahasa Inggeris. Tapi untuk bahasa Melayu baru-baru ini ya saya perhatikan, bahkan Tata Bahasa Dewan sendiri, Pemerintahan Dewan baru saja dalam 4-5 tahun lepas dapat dihasilkan Tata Bahasa Dewan edisi sekolah menengah, edisi sekolah rendah, barulah tata bahasa itu dapat dihayati dengan lebih baik kerana lain buku tata bahasa teknikal berbanding dengan tata bahasa pedagogi. Ini maksud saya perancangan yang mau tak mau perlu dimulakan, dan kalau itu juga dipindahkan dalam bentuk multimedia, animasi dan pelbagai aplikasi, itu tentu akan menjadikan lebih subur keberkesanan pengajaran bagi kes bahasa Melayu. Kita belum cakap lagi tentang soal ilmu-ilmu lain yang patut dipersembahkan dalam bentuk-bentuk yang dapat sekata menawan minat khalayak, terutama golongan pelajar. Silakan kalau ada mungkin ada wakil-wakil badan lain. Saya kira kita memerlukan komitmen. Jadi kalau ada komitmen itu, kita akan mengadakan satu pertemuan yang menggabungkan beberapa institusi yang insya-Allah saya cakap atas dengan dua topi lah, satu pengurusi lembaga pengelola DBP dan pengarah ATMA. Saya yakin UKM akan setuju dengan peranan ini kerana UKM dalam naratif baru pimpinan Datuk Chancellor sekarang sangat menegaskan soal memajukan bahasa Melayu untuk ilmu tinggi, bukan sekadar penggunaan untuk pentadbiran tapi untuk ilmu tinggi. Atau mungkin wakil universiti yang ada komitmen. Saya melihat keperluan kita memberikan komitmen saja supaya dapat dikenal pasti bagi kita mengadakan perancangan bersama. Saya lihat dia juga dari UBD. mungkin ada idea daripada orang Brunei. Baik, saya serahkan kepada seorang pengurusi bagian untuk seterusnya. Baiklah. Demikian sahaja penyampaian untuk ucap tama oleh yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang terpahat variasi sumber maklumatnya. Semoga kita berupaya mengambil manfaat daripada intipati ucap tama beliau sebentar tadi. Alhamdulillah, sesi kita pada sebelah pagi tadi juga telah mendorong kepada banyak penghasilan buah fikiran yang terjana. Semoga cadangan tersebut akan diperhalusi sebaik-baiknya dan akan diberikan perhatian eksklusif oleh pihak yang berwajib. Semoga Allah akan mempermudahkan segala usaha kita.
demi memperkasakan dan juga melestarikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekalian, ini kita menghampiri atur cara, kemuncak atur cara program webinar dan sidang meja bulat bahasa Melayu dalam pelestarian budaya keilmuan. Sebagai menyempurnakan atur cara, kita mempersilakan sekali lagi yang berusaha Profesor Madya Dr. Yazrina Yahya untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis Encik Abdul Muhaimin. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, merangkap pengerusi Lembaga Pengelola DBP. Yang berusaha Profesor Dr. Mariam Jamilah Ghazali, Pengerusi Kumpulan Sains dan Teknologi, Profesor Madya Dr. Zulis Iskandar bin Ramli, Pengerusi Kumpulan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Dr. Salvinder Singh, anak lelaki Karam Singh, Pengerusi Kumpulan Industri dan Produktiviti. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nasruddin Muhammad, Pengarah AKAP, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Hadirin yang dirahmati, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya program Bulan Bahasa hasil kerjasama strategi AKAP dan UKM melalui ATMA telah berjaya dilaksanakan. Untuk makluman hadirin, program hari ini merupakan sub-program di bawah inisiatif AKAP untuk lebih mendekati pihak umum melalui tema-tema tertentu, tetapi masih berkait dengan kepemimpinan melalui peruntukan pusat pelestarian kepimpinan yang menekankan kepada nilai tambah kepada peranan dan fungsi AKAP yang sedia ada. Ia juga merupakan penganjuran kali pertama bagi AKAP yang melibatkan Bulan Bahasa. Oleh itu, jalinan kolaborasi bersama pihak ATMA ini diharap dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan dapat membantu pihak yang berkaitan dalam mempromosi dan memperkukuhkan lagi tentang penggunaan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, program dimulakan pada pagi ini dengan sesi sidang meja bulat yang diterajui oleh 3 pengerusi dalam bidang sains dan teknologi, sains sosial dan kemanusiaan serta industri dan produktiviti. Dan saya dapati ia telah dikendalikan dengan sangat baik. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga pengerusi yang berusaha Profesor Dr. Mariam Jamilah, yang berusaha Profesor Madya Dr. Zulis Iskandar dan juga yang berusaha Dr. Salvinder Singh serta ahli-ahli panel atas perkongsian dan perbincangan yang telah dijalankan bersama dalam persidangan tersebut. Perbincangan ilmiah di sidang meja bulat adalah salah satu sesi perkongsian dan wacana untuk mencadangkan usaha yang lebih konkret dalam memartabatkan dan mempromosikan bahasa Melayu. Perbincangan yang telah dijalankan merangkumi tema-tema seperti pengajaran dan pembelajaran, kebolehpasaran dan keterlihatan, pembudayaan dan penguatkuasaan, potensi pengantarbangsaan dan pengkomersilan serta pengenalpastian isu dan cabaran lain. Melalui sidang meja bulat tersebut, ahli panel telah memberi cadangan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu dan antaranya adalah penglibatan pembuat dasar agar penggunaan bahasa Melayu adalah lebih menyeluruh sekaligus memartabatkan bahasa kebangsaan. Selain itu, cadangan yang dilontarkan juga selari dengan aliran pemodenan dunia di mana penggunaan bahasa Melayu boleh ditingkatkan di peringkat global melalui teknologi aplikasi serta penggiatan dalam e-pembelajaran. Melalui usaha ini, bahasa Melayu akan lebih kelihatan ataupun terlihat dan ketepatan penterjemahan juga akan menjadi lebih baik. Bidang industri pada masa kini, kalau kita lihat lebih fokus kepada penguasaan dan penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggeris. Dan isu ini telah pun dikupas dengan cukup panjang dan terperinci dalam kumpulan industri sebentar tadi. Sebagai pemimpin di institusi pengajian tinggi ataupun di kalangan hadirin sekalian, perkara ini perlu diberi perhatian di mana kita tidak mahu para graduan kita ditolak oleh industri atas faktor bahasa. Ia perlu diseimbangkan di antara kekerapan penggunaan bahasa Melayu yang boleh dijadikan norma dalam industri tempatan dalam penghasilan kertas kerja, kontrak perjanjian dan utusan rasmi. Ahli panel juga menekankan bahawa budaya memartabatkan bahasa Melayu haruslah dilentur dari rebungnya.
penggunaannya secara betul haruslah bermula daripada kecil, ya, daripada kanak-kanak lagi. Namun usaha tersebut, okay, kita lihat ada usaha dalam peringkat kecil tetapi usaha tersebut tidak berterusan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, implikasi ini mengurangkan semangat jati diri penggunaan bahasa Melayu dalam setiap jiwa masyarakat kita. Kalau kita lihat banyak yang kita boleh perhatikan di kalangan masyarakat, penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh di dalam program-program di televisyen, umpamanya di dalam media-media sosial. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian bukan sahaja oleh warga, warga universiti, warga institusi pendidikan tinggi, tetapi juga perlu dilihat secara kolektif yang mana pemimpin seharusnya menggembling tenaga dan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Ahli panel juga menekankan penggunaan bahasa Melayu secara sepenuhnya dalam penulisan ilmiah. Ia perlu digunakan dengan betul, menggunakan perkataan bahasa Melayu asal dan mengurangkan peminjaman daripada bahasa asing. Saya masih ingat lagi pada satu ketika dahulu saya masih seorang pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, ya. Penggunaan bahasa Melayu di dalam bidang teknologi. Saya pelajar sains komputer dan saya masih lagi ingat kalau hard disk itu adalah cakra keras. Tetapi kalau saya tanya kepada pelajar-pelajar saya sekarang, mereka tidak faham apa itu cakra keras. Padahal perkataan tersebut ada, wujud. Ya, jadi inilah antara usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk memastikan penggunaan bahasa yang telah pun ada di dalam kamus bahasa Melayu digunakan sepenuhnya. Hadirin yang saya hormati, sesi sidang meja bulat merupakan salah satu platform, ya, dalam usaha meningkatkan kemahiran pemimpin universiti melontarkan pandangan dan idea. So ini adalah salah satu saya rasa cabang yang akad libat untuk memastikan pemimpin-pemimpin muda, ya, contohnya yang mempunyai ijazah PhD, yang mempunyai Profesor Madya, kerana mereka inilah nanti seterusnya yang akan memimpin universiti di masa hadapan, ya, untuk melontarkan pandangan dan idea dalam berhadapan dengan cabaran yang mana dalam konteks hari ini adalah bagi melestarikan bahasa Melayu dalam budaya ilmu. Ianya bukan suatu yang mudah, tapi ia boleh dilakukan. Cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh ahli panel sidang meja bulat ini perlu dijadikan kerangka dalam melangkah dasar yang boleh memartabatkan bahasa Melayu. Ini tadi yang telah diutarakan oleh Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Selain itu, kerangka yang disediakan juga boleh digunakan oleh pemimpin pendidikan tinggi. Pemimpin pendidikan tinggi di sini dimaksud bukan saja pemimpin di peringkat atasan, tapi pemimpin di peringkat bawahan. Kita sebagai ahli akademik juga merupakan pemimpin yang memimpin para pelajar kita yang akan keluar dan berkhidmat untuk negara ataupun berkhidmat untuk mana-mana organisasi, ya, dalam memartabatkan bahasa Melayu. Di sebelah petang ini pula, pembentangan ucap tama oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah menyentuh rangka perancangan strategik yang meliputi 5 tahap utama dalam menggunakan bahasa Melayu di dalam pelestarian budaya ilmu. 5 langkah yang dinyatakan adalah amat penting dan bagaimana pemimpin di dalam pendidikan tinggi dan agensi kerajaan dapat menggunakan bahasa Melayu di dalam pelbagai cara. Sama ada di dalam sistem pemprofilan bakat, sama ada di dalam menamakan produk ataupun penamaan spesies saintifik, pemetaan bidang atau apa jua hasil yang dikeluarkan oleh setiap institusi ini. Adalah penting untuk setiap individu dan institusi merujuk kepada perancangan induk penggunaan bahasa kebangsaan dalam melestarikan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu. Selain itu, setiap institusi dan juga individu, ya, semua orang, fasul dalam bahasa Inggeris pula, seharusnya memainkan peranan dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dan meluaskan penggunaannya melalui rangkaian serantau yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu.
saya dimaklumkan oleh Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dan juga rakan kolaborasi ya di Universiti Kebangsaan Malaysia, negara China mempunyai sebilangan rakyat mereka yang menggunakan bahasa Melayu. Ya, dan ada pelajar-pelajar dari negara China yang masih menggunakan bahasa Melayu. Dan bukan saja di negara China, tetapi juga ada di negara-negara lain. Jadi inilah peluang untuk kita melihat bagaimana kita boleh bekerjasama dengan rakan-rakan daripada rangkaian selampau ini. Saya turut mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dan juga ahli-ahli di ACMA ya, atas persetujuan bekerjasama dengan AKAP. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang sudi hadir pada petang ini dan juga urus setia yang bertungkus lumus untuk memastikan kejayaan program pada hari ini dalam kita menyambut Bulan Bahasa 2021. Saya mewakili urus setia bagi pihak ACMA dan juga bagi pihak AKAP memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang sesi ini dan semoga kita berjumpa lagi di sesi yang lain pada masa akan datang. Sekian sahaja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Nadia Dr. Yazrina Yahya di atas ucapan penutup sebentar tadi. Maka dengan ini sempurnalah sudah acara kita pada hari ini.